amalan kita sebagai warga negara ini pun sangat tidak madani, Tuan Speaker. Begitulah dapat saya sebutkan ringkas-ringkasnya. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Menteri. Saya menunggu jawapan-jawapan ini. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Krau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Speaker, SPAN adalah satu badan pengawal seliaan kebangsaan untuk industri air dan pembentungan untuk seluruh negara. Seperti mana ada kementerian yang dikhususkan untuk keterjaminan makanan, saya kira SPAN ini berperanan besar, iaitulah untuk memastikan keterjaminan air. Kerana tak ada makan, manusia boleh hidup lagi, tetapi tak ada air, manusia akan berdepan dengan berbagai masalah. Justru itu air bukanlah satu perkara yang perlu dipolitikkan, dan semua kita mengakui bahawa setiap negeri ada masalah air. Kita tidak boleh menunding jari kepada sesiapa, sebaliknya kita bekerjasama bagi menyelesaikan apa yang sepatutnya kita lakukan demi rakyat yang memberi kepercayaan untuk kita menguruskan keperluan asasi mereka ini. Justru saya berpandangan antaranya ialah sekiranya ada kewajaran supaya lebih fokus, supaya kementerian ini dipecahkan kembali kepada dua. Kerana di bawah kementerian ini ada dua Suruhanjaya Tenaga, ada Suruhanjaya Air. Yang kedua-duanya merupakan asas keperluan kepada rakyat. Kalau sekiranya boleh diambil kira, kita pecahkan balik supaya air yang di bawah kementerian alam sekitar dan air, dan juga satu lagi Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Tuan Yang di-Pertua, saya melihat keseluruhan pindaan akta ini ialah lebih kepada untuk memantapkan ataupun mempermudah cara agar tidak ada birokrasi dalam sudut pentadbiran. Namun, apa yang perlu kita tekankan, walaupun pindaan ini yang membabit kepengurusan, yang lebih penting ialah Suruhanjaya ini perlu lebih fokus dengan pindaan ini kepada tata selia ke arah memperkasakan perkhidmatan kepada rakyat. Justru itu, bagi memantapkan perkhidmatan ini, saya memukakan pertama sekali agar bagi memantapkan pengurusan agar SPAN ini mewujudkan pejabat-pejabat mengikut negeri, bukan sebagaimana sekarang ini yang dilakukan hanya mengikut zon. Pecahan kepada negeri ini saya kira lebih dapat menjalinkan hubungan yang lebih erat dengan pengurusan air di negeri-negeri, kerana SPAN ada pejabat di negeri-negeri yang berikutnya. Yang keduanya, saya juga menyentuh tentang kumpulan wang sumpangan modal pembentungan ataupun KWSMP, yang saya kira yang jumlahnya hari ini mencecah bilion ringgit, agar ia juga dapat digunakan untuk memperbaiki pembentungan sebagaimana yang dilaksanakan oleh PMX baru ini kepada sekolah-sekolah, kepada tanda-tanda sekolah, agar kumpulan wang ini dapat digunakan, Menteri, untuk memperbaiki pembentungan di tandas-tandas, terutamanya membabitkan premis awam seperti hospital, seperti balai polis ataupun premis awam yang lain yang juga berdepan dengan krisis pembentungan yang juga berada di bawah kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ini. Mudah-mudahan dengan tanggungjawab dan juga keprihatinan ini, rakyat di bawah sana sudah tidak lagi menjadikan air sebagai masalah utama mereka. Saya sebut tadi bahawa air bukan masalah politik, tetapi air adalah masalah keperluan yang perlu kita duduk sama bincang tanpa menyalahkan siapa-siapa. Setiap orang ada kelemahan, tetapi kelemahan itu takkan menyelesaikan masalah rakyat kalau kita hanya menunding jari tanpa bertindak kepada sebarang tindakan. Kuala Kerau pun sama, sering tak ada air, Jengka tu tak ada air 4 hari, sampai orang tanya dalam Facebook, YB mandi kat mana, kami nak tumpang mandi. Jadi menunjukkan bahawa ia bukan masalah politik. Jadi kita harapkan kepada dengan pindaan undang-undang ini, semua pihak akan berusaha memberi cadangan, dan cadangan yang baik diambil kira oleh kementerian. Yang penting
air bukan jadi masalah, kerana hidup pun perlu kepada air, bila mati pun perlu kepada air untuk menguruskan jenazah orang yang menguruskan air. Terima kasih Yang Bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krau. Saya jemput Yang Berhormat Bakri. Terima kasih Yang Berhormat Puan Yang Dipertua. Yang Berhormat Puan Dipertua, pindaan untuk kali ini nampaknya adalah untuk memperkasakan lagi peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara supaya dia boleh bertindak lebih sebagai Suruhanjaya dan tidak nampak begitu ada berkaitan sangat dengan eksekutif, iaitu dengan di situ kita lihat banyak kuasa-kuasa yang sebelum ni terletak pada tangan menteri telah dikeluarkan dan saya boleh kata lebih banyak autonomi diberikan kepada SPAN sebagai satu Suruhanjaya. So, persoalannya ialah Yang Berhormat Puan Speaker, sekiranya ada masalah dengan kementerian, kita boleh bawa berbincang dalam Dewan Mulia ini. Tapi apabila dia pergi sangat kepada Suruhanjaya, apakah kuasa ataupun apakah mekanisme untuk memantau prestasi dan sekiranya ada delivery system dengan izin yang SPAN bekalkan? Selama ini saya bagi contoh, ya. Selama ini sebenarnya isu industri pembekalan air, perkhidmatan air, terutamanya dalam bekalan air terawat ini, dia kualiti ataupun mutu perkhidmatannya sebenarnya pada satu tahap yang sentiasa dipertikaikan. Jadi apakah usaha yang telah diusahakan ataupun telah dilakukan oleh SPAN selama ini? Itu masa tu ada campur tangan politik mungkin, okey, dan boleh dibawa bahas untuk di dalam Dewan Yang Mulia ini. Jadi selepas ni macam mana? Apakah mekanisme untuk ni? Saya bagi satu contoh, izinkan saya untuk baca beberapa statistik. Iaitu di sekitar daerah Muar, Yang Berhormat Puan Speaker, terdapat sepanjang 1958 kilometer pipe asbestos simen, AC pipe, yang perlu digantikan ataupun dinaik taraf. Tapi kita lihat bagaimana kita kata perkembangannya, ya, iaitu untuk tahun 2014 hingga 2017 hanya lebih kurang 100 kilometer sahaja yang telah dinaik taraf. Dan untuk tahun lepas, tahun 2022 dan tahun ini 2023, hanya 15 kilometer sahaja yang telah dinaik taraf. Dengan kata lain, sekiranya untuk daerah Muar sahaja, untuk nak gantikan semua atau naik taraf semua pipe AC pipe ni, kita perlukan masa 43 tahun. Dengan syarat segala apa yang aset bekalan air itu dia akan menjadi status quo dan tidak akan berlaku apa-apa penuaan. Adakah ini realiti? Tak ada realiti. So tentunya, maka lihat kalau sekiranya pada tahap prestasi yang kita nampak pada hari ini, sampai kiamat pun isu ini tak akan selesai. Dan jadi saya harap menteri boleh bagi penjelasan sedikit, apakah mekanisme yang boleh kita pastikan bahawa kita bagi satu assurance dengan izin bahawa SPAM akan terus perform. Ini pertama. Kedua, kita tahu Suruhanjaya ni kita perlu bagi lebih, perkasakan dia. Dan saya harap sekiranya boleh, SPAN bukan saja memihak, sekarang ni kita lihat dia lebih memihak kepada operasi, pengoperasi, pemegang lesen, iaitu syarikat air lah, senang kata. Tetapi saya harap selepas ini SPAN boleh ada satu mekanisme supaya pengguna boleh buat aduan. Supaya dia boleh memudahcarakan rintihan ataupun ruahan pengguna terhadap syarikat air. Saya bagi contoh, sekarang ni sekiranya saya 3 bulan tak bayar bil air, terus syarikat air boleh memotong bekalan air saya. Tetapi sekiranya syarikat air tidak membekalkan bekalan air kepada saya 3 bulan pun, tak ada apa-apa akan berlaku kepada
syarikat air. Adakah ini adil? Tidak. Sudah tentunya tidak. Maka, tapi sekarang ni tiada satu mekanisme yang membolehkan pengguna untuk membuat aduan ataupun membuat sesuatu terhadap syarikat air. Seperti isu yang sama juga berlaku pada pembentungan. Tapi saya kira saya fokuskan untuk bekaran air terawat saja. Satu lagi contoh, ya, di Kelantan hari-hari buka air saja, keluar air kopi, air teh ataupun terputus air. Tetapi rakyat Kelantan tak boleh buat apa terhadap syarikat air Kelantan. Sebab dalam undang-undang tak ada satu jabatan yang boleh membantu rakyat sebagai pengguna kepada perkhidmatan ini dan membuat sesuatu sekiranya syarikat air gagal melaksanakan amanah mereka. Jadi, apa yang boleh kita berlaku dalam Dewan Mulia ini? Jadi, SPAN sekarang ni dia ada kuasa yang lebih besar. Adakah perkara ini akan diambil kira supaya bukan sahaja kita kata hak ataupun autonomi Suruhanjaya terpelihara, bukan saja kita beri lebih banyak kuasa ataupun kita beri lebih ruang kepada syarikat air, tetapi juga perlu kita mempertahankan dan memelihara hak pengguna, hak rakyat sebagai pengguna kepada perkhidmatan bekalan air ini. Jadi banyak lagi isu sebenarnya, tapi tak apa, saya ikut arahan yang berhormat Puan Speaker. Kalau ada kolam di dalam hutan, jemputlah datang untuk bermandi. Kalau ada masa yang lebih panjang, sudah tentu lebih banyak masalah boleh dibincangkan lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Saya jemput Yang Berhormat Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berhormat Speaker dan terima kasih kepada Menteri yang berada pada petang ini. Pada petang ini kita membincangkan satu topik seperti yang disebut tadi, tak perlu kita hendak mempolitikkan kerana soal air ini ialah soal sejagat yang mesti dimiliki oleh semua orang. Sebab tu Nabi SAW pun memberi peringatan yang diriwayatkan daripada Abi Daud, an-nasu syuraka'u fi thalathin fil kala' wal ma' wan nar. Manusia ini berkongsi pada 3 perkara. Maknanya tidak boleh untuk kita kuasai dan kita tak beri pada orang lain. Yang pertama iaitu padang ragut untuk tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ialah air. Yang ketiganya ialah api. Maka antara fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN iaitu menasihati menteri tentang segala perkara berhubung dengan objektif dan dasar kebangsaan bagi undang-undang perkhidmatan bekalan air dan pembentungan dan melaksanakan dan memajukan objektif dasar kebangsaan. Puan Yang Dipertua, saya nak bercakap berkenaan dengan air yang tidak terhasil, iaitu non-revenue water. Pengurusan air terutama yang melibatkan penyelenggaraan paip lama di negara ini memakan kos yang begitu tinggi. Maka dengan sebab itu, air tidak terhasil saban tahun seluruh negara. Puncanya ialah akibat daripada air yang tidak terhasil ini terbuang begitu saja, sehingga akan melibatkan kerugian sebanyak 2 bilion setahun. Dan sebab itu ia melibatkan soal paip lama seperti disebut tadi oleh rakan-rakan yang lain. Maka setentulah persoalan saya, apakah perancangan yang dibuat oleh pihak SPAN, mungkin kita tidak boleh untuk nak merancang di dalam overnight, dalam masa dengan izin, dengan masa yang terhad, mungkin dalam 20 tahun, 15 tahun, untuk dirancang supaya memastikan supaya berlakunya soal pengaliran air yang tidak terhasil ini dapat dihilangkan, supaya kita dapat menjaga, kerana ini nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, tanpa kita mempolitikkan soal mana negeri-negeri yang kita sebut, mana negeri-negeri pemangkang atau negeri-negeri mana. Yang penting masalah air ini semuanya ada masalah, kerana penduduknya makin bertambah, airnya juga penggunaannya juga bertambah. Yang kedua berkenaan dengan pencemaran air. Hanya 4%
seperti mana disebut oleh Menteri, 29 daripada 672 sungai dikenal pasti tercemar tahun lalu. Maka sebab itu ini air-air yang tercemar ini akibat daripada soal pembuangan toksik ataupun pembuangan bahan-bahan kumahan dan juga hasil-hasil kilang. Dan Asro Awani melaporkan pada 9 hari bulan 10 tahun 23, sekurang-kurangnya ada 5 sungai didapati paling teruk tercemar di negara ini. Antaranya ialah Sungai Pinang, Sungai Juru di Pulau Pinang, itu 2 sungai. Sungai Kelang dan Sungai Penchala di Kuala Lumpur dan Sungai Sengit di Johor Bahru. Oleh kerana itu kita mengharapkan, apabila kita mengharapkan punca sumber air kita ialah daripada sungai semata-mata, ianya amat berbahaya sebenarnya. Oleh itu penerokaan kita kepada sumber baru untuk mendapatkan air ini, seperti mana kita mengadakan kolam yang besar supaya nak pastikan waktu air banjir ataupun hujan yang lebat kita boleh kumpul dan kita boleh gunakan air di sini waktu kemarau, ataupun disalurkan juga kepada petani-petani untuk digunakan dan juga untuk digunakan juga oleh pengguna-pengguna kita untuk minum. Maka itu salah satu daripada perkara yang perlu kita fikirkan. Yang keduanya ialah daripada sumber air bawah tanah dicadangkan oleh Kubang Krian dulu. Sebenarnya dulu kerajaan dalam kabinet dulu pernah juga membincangkan macam mana kita nak wujudkan satu kolam yang besar untuk mengumpul air-air yang kita anggap terbuang begitu saja, terutama pada waktu banjir dan juga pada waktu hujan yang lebat. Sedangkan air itu patut kita boleh gunakan untuk kita pastikan digunakan sepanjang masa, terutama pada waktu kemarau dan sebagainya. Suruhanjaya juga memberi pinjaman dan beasiswa kepada pekerja Suruhanjaya di bawah Seksyen 24 Akta 654 tanpa kelulusan menteri. Ini satu usaha yang baik dan kita harapkan inilah juga salah satu cara untuk kita nak melahirkan tenaga-tenaga profesional yang terlibat di dalam bidang air ini melalui pemberian beasiswa oleh Suruhanjaya ini. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai. Saya jemput Yang Berhormat Sri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pada Timbalan Speaker. Kita sedia maklum bahawa RUU ini secara tidak langsung mengurangkan kuasa menteri. Adakah menteri bersetuju ataupun memang suka? Cuma persoalannya, saya mengharapkan, Sri Gading mengharapkan menteri tidak akan lepas tangan jika apa-apa berlaku terhadap isu air dalam negara. Antara isu yang penting untuk kita perbahaskan dan telah ramai pun yang sebut, iaitu berkaitan dengan penyusutan sumber air. Di mana kalau kita lihat sumber air ini biasanya kita ambil daripada sungai ataupun tasik ataupun empangan. Dan kita dapat melihat bahawa isu antara empangan yang terdapat, contoh di negeri Johor beberapa tahun yang lepas, dan mungkin kalau musim kemarau, ada beberapa empangan akan kekeringan. Disebabkan oleh sekitar empangan itu dah tak ada lagi buffer yang sepatutnya jadi penghalang kepada kekeringan, iaitu tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok hutan asal, tetapi telah ditebang dan digantikan dengan pembangunan sama ada perumahan ataupun pertanian. Jadi apakah kesannya dan apakah tindakan kerajaan? Minta pencerahan sedikit, Sri Gading sini. Sedikit. Oh ya, okey, silakan. Okey. Saya hanya ingin nak teruskan apa yang Sri Gading sebut tentang buffer. Saya harap menteri boleh take notice, buffer di Johor amat nipis, malah di selatan Johor buffer kita sekarang sudah negatif. So harap menteri boleh buat sesuatu lah dengan SPAN. Terima kasih. Okey, terima kasih Abang Teberau. Itu perkara yang telah kita hadapi, dan apakah tindakan pihak kerajaan kepada pihak-pihak yang membangunkan di sekitar empangan takungan air. Isu yang kedua berkaitan dengan harga air. Sekarang ini kalau kita lihat bahawa harga air ini kadang-kadang tidak sama di setiap negeri.
Ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu mahal. Boleh tak kita selaraskan ataupun letakkan harga siling yang munasabah supaya pengguna-pengguna ini seluruh negara dapat harga yang taklah jauh sangat tingginya dan taklah terlalu rendah. Walaupun mungkin kadang-kadang buka pipe tak ada air. Itu satu perkara lain lah. Yang ketiga tentang kualiti. Di mana kalau kita lihat sumber air seperti mana yang Seri Gading sebut tadi berpunca daripada sungai. Tetapi kadang-kadang sungai ini tercemar disebabkan oleh industri. Sama ada industri pertanian, peternakan khususnya dan juga industri kelang. Semua dapat melihat isu Sungai Kim-Kim telah disebut. Dan apakah tindakan kepada kerajaan supaya pencemaran ini tidak berulang, khususnya di kawasan-kawasan pembangunan yang besar, yang banyak, tetapi di situ perlunya sungai dan sungai itu memberikan menghasilkan air kepada takungan ataupun untuk sumber air minuman dan makanan kita. Jadi saya mengharapkan supaya kilang-kilang ataupun industri seperti ternakan ayam, khinzir, najis mereka ni yang mengalir ke sungai sepatutnya dibendung dan diambil tindakan segera supaya pencemaran seperti ini tidak berulang. Untuk makluman juga kepada Parlimen ataupun Dewan Yang Mulia ini, ada masalah tentang berkaitan dengan syarikat kepentingan awam yang perlu diutamakan dan juga perkara-perkara penting bagaimana syarikat yang cuba untuk menjalankan kitar semula air industri yang memerlukan sokongan daripada pihak syarikat yang menjadi peneraju dalam sesuatu industri air di negeri berkenaan. SPAN menyokong, tapi bila syarikat-syarikat yang menjadi peneraju air ini tak menyokong, maka kitaran semula air yang sepatutnya menjimatkan industri lain. Sebagai contoh di Batu Pahat, ada kilang yang buat baju, buat industri yang memerlukan air yang banyak. Kadang-kadang kalau dulu dia tak tapis air di saluran parit yang berkenaan, hari Isnin warna hijau, hari Selasa warna biru, hari Rabu warna merah, begitulah. Setiap hari dia akan keluar warna yang berbeza sebab dia menapis air menggunakan air untuk membasuh dia punya baju dia. Jadi apa yang saya nakkan supaya kelulusan industri yang berkenaan dipermudahkan supaya industri tadi boleh menguruskan pembuangan air sisa dia untuk kegunaan dalaman dia sendiri, seperti mencuci tandas, untuk landscape. Sepatutnya itu dibenarkan. Itu antara perkara yang perlu saya tambahkan. Mudah-mudahan ianya memberikan kebaikan kepada semua. Kalau Johor, air Johor hantar ke Singapura dan Melaka, saya yakin dan percaya negeri lain pun boleh membantu sesama kita dalam Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seri Gading. Saya jemput Yang Berhormat Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Puan Yang Dipertua, terima kasih memberikan peluang kepada saya mengambil bahagian dalam membahaskan rang Undang-Undang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Pindaan 2023. 10 pindaan Akta 654 ini dilihat dapat terus memperkasakan fungsi dan tadbir urus PAN agar lebih independen dengan izin yang melibatkan pengurusan perkhidmatan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Subsection 9 dalam kurangan 2, tempoh lantikan ahli Suruhanjaya telah dicadangkan dikurangkan daripada 10 tahun ke 6 tahun. Sebenarnya adalah lebih baik jika pelantikan ini dibuat setiap 2 tahun dan dinilai sebelum pelantikan semula berdasarkan sumbangan dan prestasi, dan dicadangkan juga tidak ada favoritism dan juga
pelantikan ahli Suruhanjaya ini di kalangan pelbagai latar belakang, NGO, pemimpin komuniti, industri player dan profesional. Puan Yang di-Pertua, ada beberapa isu yang saya nak sentuh. Yang pertamanya ialah kualiti air yang disediakan. Apakah perancangan SPAN untuk memastikan kualiti air yang dibekalkan kepada penduduk rakyat Malaysia adalah kualiti yang terbaik? Banyak juga negara yang air bersihnya boleh diminum daripada paip. Tetapi malangnya di Malaysia kita masih lagi terpaksa, bila kita bina rumah, kita paksa beli sekali dengan filter. Kalau yang tidak mampu untuk beli filter, maka air itu terpaksa dimasak. Maka rakyat mendapat bekalan air yang berbeza mengikut kemampuan mereka masing-masing. Bagi mereka yang di kalangan B40, mungkin mereka tidak dapat air yang sebersih yang sepatutnya mereka gunakan. Jadi apakah perancangan SPAN? Kalau boleh perancangan ini dirancang dan dimaklumkan kepada rakyat, ya, berdasarkan kepada loji-loji ataupun kawasan-kawasan untuk capai kepada peringkat yang lebih baik dari segi kualitinya. Perkara yang kedua ialah ketiadaan air. Maksudnya bila berlaku gangguan bekalan. Kita tak kata gangguan bekalan, kita air tak ada. Ya. Beras tak ada, tak boleh masak nasi. Air tak ada pun tak boleh masak nasi. Jadi gangguan ini berlaku dua cara. Yang pertama dikatakan gangguan berjadual. Gangguan berjadual ini sepatutnya pihak operator boleh membekalkan air kepada penduduk melalui bekalan-bekalan tangki. Tetapi malangnya gangguan berjadual ini juga menyebabkan penduduk, termasuklah 3 hari ini di kawasan rumah saya, kawasan penginapan saya, air tak ada. Ya. Terpaksalah beli air, mandi di hotel yang ada air. Gangguan yang kedua ialah gangguan yang tidak dijangka. Berlakunya paip pecah, pencemaran. Gangguan ini boleh dibuat prasangka, mungkin dikatakan ini ada berlaku pengkhianatan. Ya. Sebagaimana yang disebut oleh Jelutong, bahawa apakah berlaku pengkhianatan jika ada berlaku gangguan bekalan air. Saya minta pihak SPAN dan kementerian untuk menjelaskan perkara-perkara begini. Akhirnya, dengan pindaan RUU ini, saya mengharapkan SPAN dapat melihat secara menyeluruh bagi kawasan-kawasan pembekalan yang tidak sempurna. Sebagaimana di kawasan saya, Parlimen Bukit Gantang, masih banyak lagi kawasan yang tekanan airnya rendah, menyebabkan penduduk tidak mendapat jumlah air yang secukupnya. Kawasan Kampung Permatan Raja, kawasan Padang Gajah, kawasan Pekan Terung dan kawasan Mukim Matang dan kawasan Air Putih. 2 minit lagi, Speaker. Sila gulong. Akhirnya, soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri. Penjelasan tarikh baru telah dibuat pada tahun lepas. Berapakah jumlah pendapatan tambahan yang dipungut dan berapa banyakkah yang telah dibelanjakan untuk menambahbaikan perkhidmatan air bersih untuk rakyat? Soalan akhir, kos sara hidup makin tinggi. Kos barangan terus naik. Adakah kerajaan bercadang untuk meneruskan penyediaan air bersih percuma kepada rakyat, khususnya B40, untuk mengurangkan kos sara hidup? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Saya jemput Yang Berhormat Bangi.
Terima kasih Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Pindaan 2023 ini. Sebelum saya masuk kepada ucapan saya dengar banyak tadi yang mengatakan tentang gangguan bekalan air di Selangor dan Kuala Lumpur. Cuma untuk rekod, ada 2 gangguan bekalan air, satu yang berjadual yang telah diberikan notis dan satu oleh kerana ada pencemaran. Jadi kita kena tengok jugalah di mana yang terkena, terkesan dan sebagainya. Jadi Puan Yang Dipertua, pindaan melalui rang undang-undang ini adalah untuk memperkasakan lagi SPAN sebagai sebuah badan berkanun melalui penambahbaikan fungsi dan takbir urus dia. Saya sambut baik, Puan Yang Dipertua, cadangan pindaan untuk kurangkan tempoh memegang jawatan itu daripada 5 penggal kepada 3. Cuma saya ingin mendapat sedikit penjelasan kenapa angka yang dipilih itu sebagai 3, bukannya 2 ataupun 4 dan sebagainya. Pada saya sedikit arbitrary di situ. Cuma dari segi dasarnya saya menyokong pindaan ini kerana kita mahu ada satu situasi yang mana ada constant rejuvenation dengan izin Puan Dipertua, dan kita tak nak tengok hanya muka yang sama dan lama sahaja yang ada dalam SPAN ini. Selain daripada itu, Puan Yang Dipertua, ada beberapa pindaan dalam rang undang-undang ini yang mengeluarkan keperluan untuk berunding atau mendapat kelulusan daripada menteri untuk perkara-perkara yang ada kena-mengena dengan pentadbiran dalaman SPAN. Saya melihat seperti ada peruntukan berkenaan dengan tata cara kewangan, syarat perkhidmatan pekerja, pembukaan bank akaun dan sebagainya. Yang mana dulu perlu pergi kepada menteri untuk dapat kelulusan ataupun berunding dengan menteri, sekarang ini tidak perlu lagi. Pada saya ini adalah satu cadangan pindaan yang baik. Kerana bila kita ada satu badan kawal selia seperti SPAN ini, kita perlu memastikan bahawa badan tersebut adalah bebas. Dan saya sendiri, Puan Yang Dipertua, berkhidmat dengan satu badan berkanun dahulu, iaitu Majlis Peguam untuk lebih kurang 5 tahun. Dan saya boleh hargai apabila kita ada satu badan berkanun yang bebas daripada kuasa eksekutif, bagaimana ia boleh berfungsi dengan baik. Ramai yang mengatakan tentang bagaimana kita nak kawal selia dan sebagainya, who watches the watchdog dan sebagainya. Tetapi pada saya masih lagi ada peruntukan-peruntukan yang mana menteri boleh ada kawalan ke atas SPAN ini. Contohnya boleh membatalkan pelantikan dan sebagainya, dan kita juga ada proses judicial review dengan izin. Jadi saya melihat bahawa pindaan yang dicadangkan ini adalah satu pindaan yang baik dan ia akan dapat memperkasakan lagi SPAN ini sebagai satu badan kawal selia. Puan Dipertua, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang cadangan pindaan untuk membenarkan SPAN ini mewakilkan fungsi atau kuasanya kepada mana-mana pekerja SPAN, yang mana sebelum ini hanya beberapa kategori, tetapi sekarang semua pekerja SPAN boleh menjadi penerima kepada penurunan kuasa oleh SPAN itu. Secara amnya saya memahami keperluan untuk memberi kuasa ini, Puan Yang Dipertua. Cuma saya berharap bahawa di masa hadapan sekiranya ini diluluskan, kuasa ini digunakan dengan berhati-hati dan tidak sewenang-wenangnya, kerana kita khawatir bahawa sekiranya SPAN ini menurunkan kuasa dengan sewenang-wenangnya, ada kemungkinan bahawa terdapatnya penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Satu lagi cadangan pindaan yang pada saya, Puan Yang Dipertua, memerlukan penjelasan adalah mengenai cadangan untuk memasukkan sekatan penggunaan logo SPAN. Saya rasa ini satu cadangan pindaan yang sedikit pelik pada saya, kerana saya nak tahu sama ada sebelum ini ada ke beberapa situasi yang mana logo SPAN ini telah disalahguna.
Mengapa kita tak boleh gunakan contohnya undang-undang harta intelek yang biasa untuk melindungi logo SPAN? Jadi saya mohon mungkin Menteri boleh beri pencerahan tentang perkara ini. Puan Yang Pertua, 1 minit lagi kalau boleh saya speaker yang terakhir. Boleh ya? Sila Gulong. Okey, terima kasih. Air sekali, Puan Yang Pertua, air ini adalah satu sumber asli yang begitu bernilai. Dan sekarang ini kita melihat ianya sebagai satu komoditi yang begitu berharga. Dan kita sering take for granted bahawa negara kita ni ada banyak air dan kita akan sentiasa dibekalkan dengan air yang bersih. Tapi sebenarnya pembekalan air bersih ini memerlukan satu badan kawal selia ke atas perkhidmatan bekalan air dan pembentungan yang bebas dan efektif. Jangan sekali-kali kita lupa bahawa bekalan air bersih dan tidak terputus ini adalah satu hak asasi manusia. It is a human right, Puan Yang Dipertua dengan izin. Ia adalah hak yang wajar dituntut oleh semua rakyat Malaysia. Oleh itu, saya mohon supaya saya menyokong pindaan yang dicadangkan ini dan sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Sekarang saya minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab 25 minit. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. 25 pembahas dan ada 25 minit yang perlu saya gulung semua isu-isu ini. Cuma kalau saya, sebab banyak di kalangan pembahas-pembahas telah menyentuh tentang soal bekalan dan sumber air secara umum. Sedangkan kita tahu bahawa pindaan ini ialah berkenaan dengan governance SPAN. Jadi saya faham bila bercakap tentang isu air, isu pembentungan, ini adalah isu-isu kritikal yang tentu dibangkitkan oleh pengundi-pengundi kita di bawah. Tetapi izinkan saya untuk bagi fokus dulu tentang tadbir urus SPAN yang merupakan isi utama kepada pindaan yang kita buat. Dan kemudian apabila ada masa saya akan sentuh perkara-perkara yang dibangkitkan dan sekiranya saya tidak dapat jawab dalam ruang yang ada pada petang ini, saya akan beri jawapan yang bertulis. Pertama, Yang Berhormat Bagan ada bangkitkan tadi tentang soal bekalan air mentah. Jadi tentang sekali lagi tentang isu bekalan air bagi Pulau Pinang untuk dapat kerjasama antara Pulau Pinang dan negeri Perak. Jadi di peringkat NRECC sebagai satu kementerian di Persekutuan, kita mengalu-alukan inisiatif yang diambil oleh kerajaan negeri untuk teroka sumber air alternatif bagi memastikan kemampanan. Saya ingat antara kekangan yang dihadapi oleh Pulau Pinang ialah ia bergantung hampir kesemua bekalan air mereka kepada Sungai Muda. Jadi sebab itu telah ada kajian skim bekalan air baru yang merangkumi cadangan penilaian option dan kajian pra-reka bentuk kejuruteraan bagi cadangan projek skim pemindahan air Sungai Perak untuk bekalan air utara Perak dan Pulau Pinang, dan kajian kebolehkelaksanaan skim bekalan air Sungai Perai dan skim desalinisasi bekalan air Pulau Pinang untuk diambil air laut. Jadi kita sambut baik tentang perkara ini dan akhirnya kita tahu bahawa isu sumber air tertakluk di bawah bidang kuasa kerajaan negeri selaras dengan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya berharap perkara ini dapat dibincang secara langsung di antara kerajaan negeri Perak dan kerajaan Pulau Pinang untuk cari satu penyelesaian yang terbaik. Kita juga sedar tentang keperluan adanya pengurusan lembangan sungai bersepadu. Misalnya contoh Sungai Muda tadi banyak dibangkitkan. Kerana ada sungai yang mana ia mempunyai dia implikasi dia pelbagai tentang tebatan banjir, bekalan air, pemeliharaan alam sekitar, tetapi juga ia akan memberi implikasi kepada beberapa buah negeri. Jadi kita ada plan IRBM, Integrated River Basin Management, yang memberi syor kepada kerajaan negeri untuk tindakan menangani isu-isu strategik dalam lembangan air selari dengan matlamat pemeliharaan kelestarian alam sekitar. Jadi untuk makluman Yang Berhormat Bagan, ada 24 batang sungai bagi kajian baru dan 9
batang sungai bagi kajian semula di bawah program IRBM RMK ke-12. Seterusnya tentang Yang Berhormat Bentong, tentang isu bekalan air di negeri Pahang, loji Bentong, air keruh, bekalan air terawat yang rendah, simpanan margin air yang rendah. Jadi sememangnya Kerajaan Persekutuan telah luluskan peruntukan di bawah RMK ke-11 berjumlah 18 juta ringgit bagi 3 projek mengatasi masalah kekeruhan yang tinggi, dan status terkini adalah seperti berikut. Projek kerja-kerja segera bagi mengatasi masalah kekeruhan air yang tinggi di loji rawatan air Sungai Bilut. Projek ini akan siap pada 28 Oktober 2023 selepas dapat kelulusan EOT nombor 3 atas sebab beberapa cabaran yang dihadapi di atas tapak. Kedua ialah bagi mengatasi masalah kekeruhan di air Sungai Semantan, dan ini telah melewati tarikh siap pada 10 Jun 2023 dan sedang berjalan dengan LAD dan dijadualkan siap sepatutnya pada 10 Jun 2023. Seterusnya bagi projek di Sungai Klau, ia telah siap sepenuhnya pada 28 Februari 2023. Seterusnya Yang Berhormat Paguh membangkitkan tentang masalah yang dihadapi oleh Selangor dan Lembah Kelang khususnya, ya. Jadi sebenarnya ya, kita dapat lihat masalah sebenarnya bekalan air awam di semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan yang di bawah kawal selia SPAN berada pada tahap yang agak baik, 97.1% pencapaian. Dan antara isu tentang masalah bekalan air yang kita hadapi di Selangor ini ialah tentang soal reserve margin air. Ya. Jadi sebab itu sebelum ini bila ada beberapa insiden pencemaran, mungkin tidak berapa besar tetapi dia akan terus menjejaskan. Jadi antara langkah yang diambil contohnya ialah untuk projek Rasau. Ia adalah projek yang duifungsi, tebatan banjir dan juga bekalan air, yang mana dia akan tap bekalan air daripada Sungai Kelang. Ya, dan Sungai Kelang tadi ada disebut, sebenarnya Sungai Kelang telah jauh meningkat kualiti air dan boleh digunakan sebagai satu lagi bekalan air. Jadi tidak lagi Selangor ini terlalu bergantung kepada Sungai Selangor. Seterusnya sistem tentang masalah NRW, ya, dan bekalan banyak dibangkitkan, tetapi Yang Berhormat Pengkalan Cepa ada menyebut tentang keperluan bagi negeri Kelantan. Sebenarnya dalam soal ini peruntukan bagi pembangunan aset-aset bekalan air di Kelantan ada 4 sumber utama. 665 juta oleh pengurusan aset air berhad di bawah OP4 2021-2023, 49 juta ringgit di bawah peruntukan kerajaan negeri, 124 juta ringgit peruntukan pembangunan Kerajaan Persekutuan di bawah RMK ke-12 dan 381 ribu ringgit di bawah projek wakaf air melibatkan 8 buah projek. Jadi kita telah terima, dan ini saya nak tekankan juga, sebenarnya memang betul kita ada terima permintaan daripada Kerajaan Negeri Kelantan untuk projek sumber dan bekalan air 8.328 bilion ringgit. Okey. Tetapi kalau kita bila minta dalam mesyuarat, saya ada dalam mesyuarat tersebut yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat PM, mantan Menteri Besar Kelantan ada, bila kita minta butiran, ya, berapa juta liter sehari, dia lebih 2,000 juta liter sehari, sedangkan keperluan Kelantan hanyalah 500 juta liter sehari. Ya, jadi itu sebab dia jadi sampai 8 bilion, jumlah yang terlalu besar untuk kita salurkan. Jadi Yang Amat Berhormat PM telah pun luluskan tentang beberapa keperluan segera bagi negeri Kelantan, sebab bagi kita isu air ini bukan isu politik, ia isu rakyat. Ya, tetapi kita juga meminta bila Kerajaan Negeri Kelantan bagi senarai itu, ya, please give us a realistic list. Ya, jangan minta yang satu jumlah yang terlalu besar yang tak boleh kami justify. Ya, jadi sebab itu kita berdepan dengan masalah tersebut. Seterusnya, Yang Berhormat Bagan juga tentang soal NRW meminta, dan juga Yang Berhormat Kuala Terengganu tentang soal NRW di peringkat nasional dan pecahan ikut negeri. Kalau kita lihat di peringkat nasional, NRW kita sebenarnya agak tinggi, 37.2%. Bermakna lebih daripada 1/3 air yang kita rawat di loji, kita nak hantar ke rumah, lebih daripada 1/3 tak sampai
ke mereka yang bayar bil air. Ya, jadi this is a big burden for the country. Jadi kita tengok ikut senarai daripada rendah ke tinggi. Paling rendah ialah Johor 26.3%, negeri yang terbaik. Diikuti oleh Pulau Pinang 26.3%, sama setara dengan Johor. Selangor telah mencatat penurunan yang ketara, mereka telah jauh meningkat baik. Selangor pada hari ini ialah 27.8%. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Seterusnya Perak 30.3%, Melaka 33.2%, Negeri Sembilan 35.1%, Labuan 36.8%, Terengganu 38.7%, Sarawak 46.1%, Pahang 47.7%, Kedah 51.5%, Kelantan 53.7%, Sabah 55.0%, Perlis 61.5%. Jadi pokok dia apa? Tadi kita bercakap banyak tentang pelbagai langkah nak recover water, nak tuai air hujan dan sebagainya. Kita kena benarkan pelarasan tarif air. Ya, pelarasan tarif air, ada satu negeri dah tak, umur saya 41 tahun. Satu negeri ni dia dah tak naik air dia, tarif air domestik selama 40 tahun. Ya, jadi boleh bayangkan harga kos bahan-bahan pada waktu itu dengan hari ini jauh beza. Menteri, kalau boleh saya celah. Ya. Ya, saya memang tak dapat menyinggung persoalan tarif, walaupun itu tajuk ketiga yang paling penting nak saya singgung. Namun, apakah kesediaan kementerian dan menteri ya untuk membuat pelarasan tidak semestinya satu yang sifatnya sama. Ia memerlukan banyak faktor-faktor yang perlu diambil kira. Tetapi seperti mana yang menteri sebutkan, contohnya Pahang sudah 40 tahun tidak dapat tarif baru. Dan juga begitu negeri-negeri lain. Kesediaan itu kami sangat tunggu-tunggu. Terima kasih. Jadi pokok dia, kerajaan yang sebelum ini telah membenarkan tarif, kenaikan tarif untuk akaun-akaun selain daripada domestik, ya, makna komersial dan industri. Dan kita sedang menyediakan kertas untuk tarif setting mechanism yang membolehkan operator-operator air. Sebenarnya, ya, semua saya boleh katakan di sini, saya terima permintaan operator-operator air daripada negeri-negeri kerajaan dan pembangkang yang meminta untuk ada satu struktur baru. Sebab mereka pun tidak dapat cope dengan struktur yang sedia ada. Jadi kita akan come up dengan kertas tersebut dan memang boleh. Contohnya di Selangor, yang mana mereka yang B40 terus dapat air percuma. Di Pulau Pinang pun yang B40 ada dapat bekalan air yang diskaun ataupun percuma. Jadi ia boleh dibuat untuk memastikan ia menjadi subsidi ataupun harga itu harga rendah itu diberi secara bersasar kepada mereka yang memerlukan. Seterusnya, langkah kerajaan. Ditanya oleh Kuala Terengganu tentang langkah kerajaan untuk kecurian air. Daripada 2008 sehingga September 2023, ada 103 sabitan kes yang telah diambil oleh SPAN untuk berdepan dengan kes-kes kecurian air. Tindakan pendakwaan di mahkamah, 103 sabitan kes yang berhasil dan 287 notis compound. Dengan notis compound yang dikeluarkan dengan jumlah keseluruhan lebih daripada 2 juta ringgit. Tadi ditanya juga oleh Yang Berhormat Kuala Selangor tentang bagaimana inisiatif SPAN untuk membantu negeri-negeri yang ada NRW yang tinggi. Kerajaan negeri telah sediakan 535 juta ringgit di bawah RMK ke-11 dan dibawa ke RMK ke-12 untuk program pengurangan NRW kebangsaan pendekatan 1 bagi membantu 7 operator air yang mencatatkan NRW tinggi lebih 40%. Jadi skop kerja ini melibatkan kerja-kerja khusus seperti pemasangan meter sistem input volume yang baru, penggantian meter pengguna yang rosak dan berusia lebih daripada 7 tahun, pembaikan tangki-tangki air dan penyediaan GIS. Dan bagi yang bawah 40% macam Selangor, Johor, Pulau Pinang dan sebagainya, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 1.37 bilion di bawah program pengurangan NRW kebangsaan pendekatan 2 dengan konsep matching grant, ya, bagi operator yang layak. Dan cuma masalah dia, dan hari ini kita cuba atasi, kita ada keputusan awal ialah supaya sebelum ini banyak syarikat-syarikat air ini tak berani nak keluar sebab it will take time nak keluar duit dahulu, nak claim daripada kerajaan dan sebagainya. Yang banyak yang mungkin dapat, mungkin Johor, mungkin Selangor. Ya, jadi apa yang kita buat hari ini ialah kita dan mereka kena capai dulu dapat 26% baru dapat.
Ya, jadi kalau dia dapat 26.5, dia tak dapat sebarang matching grant. Jadi kita sekarang akan prorate penggantian tersebut untuk menjadikan memudahkan operator-operator air membuat kerja-kerja pengurangan NRW. Dan kita akan terus kaji supaya kita dapat membantu usaha mengatasi NRW. Tetapi bagaimana cara yang terbaik bagi kita balik kepada soal tarif itu memainkan peranan yang penting. Selagi mana industri air kita tidak ekonomikal, maka kita tidak akan dapat ada satu kelestarian di dalam bekalan air. Seterusnya, Yang Berhormat Parit Sulong bertanya tentang bagaimana kita berdepan dengan isu bekalan air dalam keadaan fenomena El Nino. Sememangnya apabila ada fenomena El Nino, kuantiti hujan berkurangan dan cuaca akan lebih kering dan menyebabkan paras air sungai dan empangan juga menurun. Jadi sebab itu ia akan memberi kesan kepada kecukupan air mentah untuk disalurkan ke loji rawatan air. Jadi antara yang kita buat ialah satu, memantau kecukupan sumber bekalan air mentah. Seterusnya menyediakan plan persediaan bagi menghantar lori-lori tangki ke kawasan yang dijangka mengalami gangguan bekalan air. Bersiap siaga dengan jentera, kenderaan, alat kelengkapan dan tenaga kerja, bekerjasama dengan agensi di peringkat persekutuan dan negeri untuk kita menjamin keselamatan sumber bekalan air mentah dari segi pencegahan pencebaran sumber air, dan kita bekerjasama dengan Met Malaysia, dengan NADMA, dengan kerajaan negeri untuk operasi pembenihan awan bertujuan untuk kita tingkatkan paras air di empangan dan pengairan pertanian. Jadi dan di peringkat ini SPAN juga telah ada satu command center yang mereka buat untuk memastikan kadar air di empangan-empangan semua dalam keadaan yang mencukupi. Tentang Yang Berhormat Kuala Terengganu bertanya tentang isu bekalan air, bagaimana kawal selia bekalan air untuk kawasan pedalaman. Ini SPAN melalui pejabat wilayah atau cawangan akan melakukan pemantauan bagi kawasan pendalaman dengan kerjasama pihak operator air. Dan tentang soal Yang Berhormat Jelutong bangkitkan antara tajuk kegemaran Yang Berhormat Jelutong tentang soal gangguan air di Pulau Pinang, tentang yang telah berlaku di loji Sungai Muda, dan ia juga berdasarkan laporan jawatankuasa teknikal khas PAN, insiden gangguan bekalan air loji rawatan air Kulim High Tech, loji rawatan air Sungai Petani dan Pinang Tunggal di Kedah, dan loji rawatan air Sungai Dua Pulau Pinang akibat penurunan air Sungai Muda pada 13 Mei 2023, hasil dapatan merumuskan penurunan paras air Sungai Muda adalah disebabkan kehilangan isyarat had tutup antara remote terminal unit dengan komponen alat angkat pintu air yang mengakibatkan pintu nombor 14 barat Sungai Muda terbuka, menyebabkan air sungai terlepas ke laut. Ya, dan ini kita sebenarnya telah maklumkan kepada orang ramai, dan kita telah minta tindakan segera daripada pihak JPS yang menjaga baraj tersebut untuk mengambil tindakan. Seterusnya, tentang Yang Berhormat Kubang Krian telah membangkitkan tentang masalah sumber air negeri, iaitu pergantungan kepada satu sumber yang memberikan kesan kepada banyak kawasan. Contohnya beberapa LRA besar saja yang menjadi sumber air. Jadi sememangnya kita mengenal pasti beberapa kaedah alternatif. Contohnya pembinaan empangan, takungan air pinggiran sungai ataupun TAPS, empangan bawah tanah, penuaian air hujan dan lain-lain lagi. Jadi bagi kebergantungan kepada satu sumber bekalan air di Selangor, kita misalnya tadi saya dah bagi contoh tentang projek yang kita buat di Sungai Rasau untuk tebatan banjir dan juga sumber bekalan air mentah sebagai satu sumber alternatif kepada Sungai Selangor. Dan seterusnya, Yang Berhormat Pokok Sena telah bertanya tentang status projek sumber air alternatif dan tebus guna. Ya, penerokaan sumber air alternatif yang telah diperluas melalui loji rawatan air pulih guna memang ada diusahakan, dan kalau ikut penggunaan kapasiti air pulih guna sehingga tahun 2022 adalah sebanyak 28 juta liter sehari. Kementerian telah menetapkan sasaran penggunaan air pulih guna
200 juta liter sehari menjelang tahun 2030. Dan antara sebagai contoh apa yang telah diambil inisiatif, IWK telah ada kerjasama dengan Air Selangor untuk tubuhkan Central Water Reclamation Sdn Bhd. Dengan pada masa yang sama IWK juga ada kerjasama dengan syarikat Air Melaka Berhad untuk tujuan penggunaan air pulih guna. IWK juga ada MOU bersama PBA Pulau Pinang pada 16 Mac 2023 untuk melihat keperluan di Pulau Pinang. Seterusnya, tentang soal tempoh lantikan ahli-ahli Suruhanjaya SPAN. Sebenarnya cadangan Yang Berhormat Kubang Krian cadang untuk buat setiap 3 tahun, kita akan teliti, tetapi kita rasa 2 tahun ialah satu kadar yang munasabah, dan kita melantik mereka ini biasanya daripada pelbagai latar belakang, kewangan, kejuruteraan, perniagaan, pentadbiran dan apa-apa pengetahuan atau pengalaman yang khas yang sesuai dengan fungsi anggota SPAN. Jadi itu latar belakang pelantikan yang kita buat selama ini. Seterusnya, adakah Suruhanjaya, ni Kubang Krian tanya, adakah Suruhanjaya turut kawal KWSA, kumpulan wang sumber air? Tapi kita kena ingat sumber air di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, jadi KWSA ialah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, bukan di bawah SPAN. Ini tentang kuasa Suruhanjaya, tentang isu pemberian beasiswa dibangkitkan oleh Parit Sulong kepada pemberian beasiswa dan sebagainya. Sebenarnya SPAN telah mempunyai jawatan kuasa yang khusus untuk menilai isu-isu modal insan, termasuk beasiswa, supaya ia dibuat dengan sebaik mungkin. Dan tentang apa yang disebut oleh Yang Berhormat Temerloh, bahawa apabila kita pendekkan tempoh daripada 10 kepada 6 tahun, dia akan meningkatkan kecenderungan untuk menghakis integriti dan salah guna kuasa, dan perlu ada mekanisme semak dan imbang. Jadi pertamanya kita tahu bahawa sebab itu sebenarnya tempoh 6 tahun ialah untuk kita seragamkan dengan Suruhanjaya-Suruhanjaya lain, Suruhanjaya Tenaga, Suruhanjaya Security, Suruhanjaya Penerbangan dan juga Suruhanjaya Persaingan. Jadi ini kita dapat peluang untuk dapat anggota-anggota baru, supaya kita dapat bina modal insan baru dalam menyumbang idea kepada meningkatkan prestasi industri perkhidmatan air. Dan adakah tentang adakah kelulusan kepada menteri sebelum ini menjadi penghalang utama kepada kelulusan dan keputusan SPAN? Dia sebenarnya bukan soal kelulusan menteri ini menjadi penghalang, tetapi sebenarnya kita nak membina independence SPAN ini. Jadi seboleh-bolehnya kita rasa tidak perlu untuk SPAN asyik kembali kepada menteri untuk operasi-operasi yang bersifat rutin. Biarlah sebagai satu Suruhanjaya yang untuk sebagai regulator kepada industri air, mereka boleh ambil keputusan-keputusan tersebut tanpa perlu kembali untuk keputusan-keputusan ini kepada menteri, dan membolehkan SPAN dapat beroperasi dengan lebih kritikal. Yang Berhormat Kota Melaka yang merupakan telah memberi sokongan padu kepada SPAN, dia kata bagaimana SPAN nak ambil tindakan kepada operator-operator air, bagi contoh sebentar tadi. Jadi sebenarnya setiap operator air perlu patuh dengan syarat standard dan syarat khas yang ditetapkan di bawah Seksyen 10 Wasiat Akta 655. Dalam kes yang telah disebut tentang SAMB di Melaka, amaran telah pun dikeluarkan, dan jika tidak dipatuhi, SPAN boleh ambil tindakan di bawah Seksyen 10, termasuk yang paling maksimum ialah didenda tidak lebih RM500,000 dan dipenjarakan tempoh melebihi 5 tahun ataupun kedua-duanya. Jadi itu perkara yang kita sudah termaktub. Seterusnya, Menteri Kota Melaka. Terima kasih Menteri atas jawapan yang diberi. Jadi saya nak tanya, berapakah tempoh masa yang akan diberikan kepada syarikat air Melaka supaya mereka mematuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh SPAN? Nampaknya mereka tidak ikut.
Terima kasih. Saya sambut baik pandangan tersebut dan saya akan maklumkan supaya regulator kita dapat ambil tindakan dengan lebih berkesan kepada operator-operator air. Jadi rakyat rasa mereka ada ruang untuk dibela dalam soal masalah mereka berdepan dengan operator-operator air. Seterusnya juga tentang soal pengurusan kewangan sedikit. Ya, apabila kita bagi ruang kepada SPAN di bawah pindaan ini untuk selenggara akaun, ya, sebenarnya peruntukan berkaitan kewangan SPAN adalah termaktub kepada bahagian 5 Akta 654. Jadi kuasa untuk SPAN membelanjakan semua telah digariskan di dalam akta tersebut dan SPAN kena menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan yang perlu diluluskan oleh menteri. Dan kemudian SPAN juga tertakluk kepada Akta Badan Berkanun, akaun dan laporan tahunan 1980 dan akaun SPAN dan laporan aktivitinya adalah diaudit dan perlu dibentang kepada Parlimen. Jadi tidak timbul ya, soal salah guna yang dibangkitkan tersebut. Ya, so banyak lagi yang ni. Cuma mungkin yang lain, saya pohon Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua untuk saya bagi jawapan secara bertulis kepada semua Yang Berhormat sekalian. Saya setuju dan saya sambut baik penyertaan 25 orang Yang Berhormat untuk soal SPAN. Ya. Dan bagi saya sekali lagi ini Menteri, bukan sedikit Bayan Baru, mohon pencerahan tentang Muda Basin Water Authority kalau boleh. Saya dah sedikit jawab tadi di awal. Saya sebut tadi. Okey, terima kasih banyak. Jadi ini menunjukkan keprihatinan daripada Yang Berhormat sekalian. Dan saya sambut baik sebagaimana pendekatan Yang Amat Berhormat PM. Kita tidak jadikan ini sebagai isu politik. Ya, tetapi ya, kita jadikan tentulah bila timbul kenyataan-kenyataan yang mempolitikkan isu air. Ya, itu yang menimbulkan kemarahan rakyat. Jadi kita datang, kita nak cari penyelesaian. Ya, daripada awal kita di peringkat kerajaan persekutuan kita akan bantu kerajaan-kerajaan negeri untuk mencari penyelesaian. Sebagai contoh, tadi Yang Berhormat boleh tanya, mana bukti orang kata kena gali perigi? Itu kenyataan jelas keluar daripada mantan Timbalan Menteri Besar Kelantan dilaporkan dalam media. Ya, jadi benda-benda itu yang menimbulkan kemarahan dan kita Yang Amat Berhormat PM telah pun bertemu dengan MB dan sebagainya untuk ada perbincangan untuk kita selesaikan isu ini merentas garis parti. Yang Berhormat minta sikit. Tadi Yang Berhormat sebut tentang mesyuarat bersama dengan yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan apabila ada permohonan daripada negeri yang mungkin berkaitan dengan apa yang saya sebut 4,000 kilometer pipe yang nak ditukar dan Yang Berhormat sebut bila diminta detail Wasatu Menteri Besar tak dapat berikan detail. Boleh tak Yang Berhormat setuju untuk kita ahli-ahli Parlimen daripada Kelantan ini facilitate data yang Berhormat nak tadi? Sebab saya dengar cara Yang Berhormat ulah tu macam satu benda besar untuk dapatkan data tu. Sedangkan proses mesyuarat Yang Berhormat pun sebagai menteri menjawab dalam Parlimen, kalau ada perkara melibatkan data, Yang Berhormat akan kata jawab bertulis. Jadi itu mesyuarat zaman Menteri Besar yang sebelum daripada ini. Maknanya dah lama dah. Sekarang ni apa status dia? Kalau sekiranya perlu kepada kami yang boleh bantu, insya-Allah kita akan bantu. Yang pentingnya kena luluskan jumlah yang diperlukan itu. Itu yang saya kata. Saya tak ada kata ada masalah data. Yang diminta 8 bilion untuk lebih 2,000 juta liter sehari. Keperluan Kelantan ialah 500 juta liter sehari. Itu jelas. Ya, bila kita banyak go through that issue, kita pun ingat tentang tu. Tentang soal kita ada mesyuarat berterusan. Bukan hanya di kalangan menteri besar atau menteri, malah di kalangan pegawai-pegawai kerajaan. Di peringkat AKSB, di peringkat kementerian, di peringkat SPAN dan sebagainya. Jadi perkara itu berterusan. Ya, kita terus dan saya sambut baik kalau ada improvement dengan menteri besar yang baru. Sebab dulu pun di peringkat menteri besar dan sebagainya, Exco, CEO AKSB waktu tu yang dah bertukar sekarang, semua saya jumpa. Tidak ada masalah. Ya, dan kita akan teruskan proses tersebut untuk cari penyelesaian. Ya, saya tidak fikir kita nak terus-menerus melihat masalah ini berterusan, tidak kiralah negeri itu untuk mana sekalipun. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Menteri. Saya ingat Pekalan Cepoh. Saya ingat Pekalan Cepoh nanti pilihan raya bertanding DUN jadi menteri besar di Kelantan. Sebab kerajaan negeri data yang diminta oleh menteri pun dia tak boleh nak bagi. Jadi masalah. Nanti balik bertanding DUN jadi menteri besar. Jadi letak baja lebih mati juga pokok. Terima kasih.
Jadi itu saja. Sekali lagi saya harap sokongan semua untuk pindaan ini yang penting untuk kita bolehkan SPAN menjadi lebih efektif untuk keperluan yang ada pada hari ini bagi menguruskan soal air di negara kita. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 12. Fasal-fasal 1 hingga 12 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Yang berhormat Menteri. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadang RU ini untuk dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Tuan Yang Dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang ini telah ditimbangkan dalam jawatankuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mencadangkan rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006. DR 33 2023 Rang Undang-Undang Syarikat Pindahan 2023 bacaan kali yang kedua. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan iaitu suatu akta untuk meminda Akta Syarikat 2016 bagi memperkukuh rangka kerja rehabilitasi dan mekanisme penyelamat korporat serta meningkatkan ketelusan korporat melalui pengukuhan rangka kerja pelaporan pemunya beneficial dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang berhormat Timbalan Menteri, waktu sekarang telah menunjukkan jam 5.30 petang. Yang berhormat boleh menyambung huraian rang undang-undang syarikat pindaan 2023 selepas selesai urusan belanjawan 2024 nanti iaitu pada Selasa 28 November 2023 kelak. Terima kasih. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 4 petang hari Jumaat 13 Oktober 2023.